Selamat sejahtera dan terima kasih kepada semua yang join live kita pada hari ini. Sebelum ini bersama Isya Enisa, nama saya Shiva Sundari, boleh panggil saya Shiva. Saya daripada jawatan CYK, diketuai oleh HOD Encik Firdaus. Topik untuk hari ini adalah apa itu land search ataupun dalam bahasa dikenali sebagai carian hartanah. Carian hartanah merupakan satu langkah penting dan mudah yang boleh dilakukan apabila sesuatu perkara itu melibatkan hartanah sebagai subjek utama. Ini termasuklah sekiranya sesuatu perkara itu melibatkan perjanjian jual beli, perjanjian pajakan maupun perjanjian pinjaman wang yang melibatkan hartanah sebagai cagaran dan lain-lain. Pentingnya, carian hartanah ini dijalankan adalah untuk membantu pencegah kerugian yang mungkin dialami pada masa yang akan datang. Apa sebenarnya carian hartanah? Carian hartanah adalah satu sistem atau proses yang membolehkan orang ramai menyimak hak milik hartanah dan status terkini hartanah. Carian hartanah ini ada dua jenis, iaitu carian persendirian, carian rasmi. Carian persendirian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pejabat tanah negeri masing-masing dengan memberikan maklumat mengenai hartanah. Carian rasmi pula satu salinan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat tanah di halaman terakhir digunakan sebagai sebahagian daripada dokumen sokongan untuk urusan mengandungi maklumat hartanah. Ada cop pengesahan dari pentadbir tanah dan boleh digunakan untuk tujuan rasmi, contoh bagi tujuan permohonan kebenaran, pindah milik, penggantian, hak milik, hilang dan lain-lain urusan rasmi di pejabat tanah. Apakah persamaan antara carian rasmi dan carian persendirian? Dari segi kandungan, keseluruhannya sama. Contoh, nombor hak milik, nombor pemilik, cukai tanah dan juga tarikh carian. Apakah perbezaan antara carian rasmi dan persendirian? Adalah segi kadar bayaran. Contoh, bagi untuk Selangor, carian rasmi sebanyak RM50 dan carian persendirian sebanyak RM30. Setiap negeri berbeza bayaran carian itu. Next, proses untuk membuat carian hartanah adalah mudah. Carian hartanah boleh dibuat di mana-mana pejabat tanah yang mempunyai bidang kuasa ke atas hartanah anda. Sebagai contoh, kalau hartanah tersebut berada dalam daerah Hulu Langat, mesti kena buat carian di pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Seterusnya, mengisi borang yang disediakan dengan maklumat yang dikehendaki dengan betul dan membuat bayaran. Anda akan memperoleh carian hartanah yang betul, tetapi perlu ditekankan bahawa anda dikehendaki mengisi jenis hak milik, nombor hak milik, nombor lot hartanah dan mukim yang betul untuk mengelakkan pembaziran. Setelah bayaran dibuat, carian akan dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang ni bagi carian rasmi. Carian tersebut akan ambil masa 1 atau 3 hari bergantung kepada pejabat tanah berkenaan. Berapa bayaran yang perlu dikeluarkan untuk buat carian hartanah?
Bayaran untuk carian hartanah adalah sangat berbaloi untuk setiap maklumat hartanah yang anda peroleh. Setiap negeri menggunakan bayaran yang beza untuk carian hartanah ini. Sebagai contoh, bagi negeri Selangor, carian persendirian hartanah adalah dikenakan bayaran sebanyak RM30. Untuk carian rasmi, bayaran yang akan dikenakan adalah RM50. Apakah kepentingan carian hartanah? So, dia ada 3. Nombor 1, mengetahui maklumat mengenai pemilik berdaftar atas hartanah. Nombor 2, mengetahui maklumat dan status terkini hartanah. Nombor 3, mengetahui maklumat yang tepat untuk sesuatu transaksi. Contoh situasi, A mahu membuat urusan perjanjian jual beli dengan B. B minta maklumat hartanah untuk buat carian hartanah, tetapi A ragu-ragu untuk beri. Mungkin ada sesuatu yang cuba disembunyikan oleh A. Carian hartanah pada situasi ini akan membantu B sebelum meneruskan urusan jual beli. So, kesimpulannya, carian hartanah memberi manfaat kepada pihak yang membuatnya. Jangan lalai dan ragu-ragu untuk membuat carian hartanah sekiranya anda ada urusan yang mana hartanah merupakan subjek utama. Bukan sekadar itu, pihak yang sudah namanya didaftarkan juga perlu menjalankan carian hartanah untuk mengetahui status tanah anda yang terkini. Itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya. Jangan lupa stay tune untuk next topik kita sebelum ini bersama Asian Nisa. Dan juga jangan lupa like, comment, share and subscribe Insta YouTube kita. Terima kasih.